sekarang. Tapi kita kena faham masa diri kita. Diri kita tu sendiri. Ya, itu yang ayat cerita tadi pasal ekonomi Malaysia. Ekonomi negara tu tidak ada kena-mena dengan ekonomi diri dan keluarga kita. Itulah kita kena tengok diri kita. Kalau diri kita tak bersedia pun, if we are right at the bottom going up for the expansion pun, kita akan terlepas peluang-peluang yang ada pun. So kita kena bersedia dari segi masa, bersedia, dan dari segi masa ni kita kena faham dua benda berbeza. So the markets can act this way, but how are we dari segi persiapan itu? Okay? Dan minta maaf saya ada teori-teori yang mungkin tak keluar lah dekat universiti-universiti. Tapi ini teori Ahyad Ishak. Boleh ke saya nak kongsikan teori Ahyad Ishak? Saya ada satu teori yang dinamakan teori mangkuk cendol. Allahu Akbar. Mangkuk cendol. Eja betul-betul. Okey. Di manakah mangkuk cendol kita ni? Ya Allah, Ahyad sampai mangkuk cendol yang dicerita ni. Ini saya rasa inilah mangkuk cendol dia. Macam ni tuan-tuan dan puan. Pernah tak anda makan dalam satu cendol, mangkuk cendol kan? Kita makan cendol dalam mangkuk cendol tu. Dan kerana cendol tu sangat sedap, lemaknya cukup, manisnya tak terlalu manis, manis-manis, manja. Oh, ada pula pulut yang tawar-tawar tu yang nyak-nyak-nyak tu sedap. Oh, dengan kacang. Okay, so bila cendol tu sedap, kita akan makan sampai setiap titis tu. Setiap titis tu. Dan ada sampailah ke bawah mangkuk tu. So inilah bawah mangkuk cendol kita. Itulah keluarnya teori mangkuk cendol yang korang confirm tak akan belajar dalam mana-mana universiti secara rasmi. Belajar daripada Ahyad saja. Okay, so Ahyad rasa the bottom. We are already at the bottom. I would say, where this is 2017 was the start of it, trying to go up. And then now we're at 2020, 2021, 2022, lebih kurang macam tu lah. Ya? Okay, adakah dia akan naik terus? Maybe ada long flat. Ada long flat. Maybe. Okay. And definitely ada betul-betul peluang. Ada betul-betul perangkap. Okay. Ada peluang dan perangkap. Okay. Ada yang bertanya tadi, apa maksud property transaction? Okay. Carta hartanah ni kita boleh ukur 2V. Ada 2V yang kita boleh ukur. Okay, V. Ada V1, ada V2. V1 ialah volume. V2 adalah value of the property market. You pergi mana-mana di dunia, saya pergi ke Eropah, ke UK, ke Australia, ke this region. You pergi mana-mana negara, you just nak tahu 2V je. You just nak tahu maybe a 10, 20, 30 year history of the volume, 10, 20, 30 years history of the value of the property market. Property market. Ramai orang akan kaji benda ni untuk memahami apakah pergerakan pasaran hartanah yang diukur dengan volume ni, apa yang kita namakan sebagai bilangan lah, bilangan transaksi, dan value ni ialah nilai transaksi. Okey, dan ada lagi satu yang kita ukur ialah yang kita ukur MHPI. Dia sebenarnya banyak sangat lah kan. That's why I said akhirnya kita bukan nak ada degree in property investment. Oh, saya dah ada degree. Yay, bukan. Kita nak jadi kaya in property investment. So, Ahyad akan just share sekadar apa yang mencukupi untuk anda faham. Kalau nak belajar lagi mendalam, ada banyak lagi ukuran-ukuran. Sebagai contoh, Malaysian House Price Index. This index is very powerful for us to kaji. Ini sangat-sangat penting untuk kita kaji. And banyak lagi lah macam construction starts, unsold property, banyak lagi yang kita kena ukur dalam pelaburan hartanah. Okay, kalau ada yang minat tu,
Yang itulah nak kena buat seminar lain. Seminar statistik hartanah. Maybe macam ni. Tim. Anis, saya sedang bercakap dengan tim saya. Anis, kita boleh buat maybe satu sesi akhir jemput semua alumni Mega Pejuang Hartanah untuk update statistik hartanah. Zoom, tapi dia tak terbuka, dia hanya kepada alumni MPH dan semua. Nak tak korang akhir buat memang satu kali korang nak muntah dengan statistik, ini sesi dia. Contohnya 3 jam. Statistik je. Bantai kau. Ini tak boleh nak bagi statistik, nanti kan korang tak jadi nak melabur. Dia kadang-kadang minum makan muntah statistik. Kalau korang nak free. Nah, Nur Sheila. Okay. Kerana Nur Sheila nak free, saya bagi free. Okay. Boleh tak? Sebab take time nak digest statistik. Alah, Sharifah, I know. Ahyat ni pun selepas 19 tahun lah boleh sembang macam ni. Tapi kalau baru 19 hari, memang, apa benda ni? But okay. I want to talk to Sharifah. Sharifah, on Zoom chat. Setakat ni, Sharifah boleh tak macam appreciate dan boleh tak ada sedikit pemahaman tentang pasaran hartanah? Sharifah, are you there? Sharifah Nur Azira. So far, walaupun it take time to digest statistik, okay, thank you. All I need you to understand is bukan saya nak anda jadi pakar statistik. Saya nak anda memahami the big picture. Patutnya saya terangkan benda ni awal-awal. I want you to understand the big picture. Supaya kita nak menyerang one by one ni. Kita nak sniper one by one ni. Barulah kita boleh sniper bila kita dah tahu gelanggang kita macam mana. Takut-takut kita masuk gelanggang, kita ingat nak main badminton. Rupa-rupanya kita masuk gelanggang tenis. Patah raket badminton kita tu. Kerana dia tak main shuttlecock. Dia main bola tenis. So faham Hasni, today we must be conversed with statistics in order to excel. I couldn't have said it any better, brother. Hasni, I love how you did it. I love how you explain it. Okay? So inilah ceritanya. Alhamdulillah. Dah selesai. Ayat cukup, ayat. Cukup. Dah cukup lah pasal statistik ni. Cukup-cukuplah itu. Okey, tuan-tuan dan puan. Ahyat nak rempit 2 muka surat lagi boleh tak? Ahyat nak rempit 2 muka surat lagi boleh tak? Boleh. Okey. Sikit je lagi. Okey. So, untuk itu semua orang bangun. Let's just break. Okey, jom kita nak break sekejap. Okay. Lepas tu, I'm not gonna go away, but siapa yang nak lari ke kitchen, I want to give you some time. Nak pergi ambil air ke? Nak pergi basuh muka ke? Saya nak minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak pandai menari. Saya tahu nak menari lagu Masih di Sini je. So, bila nak suruh lagu lain nanti kan, saya ulang lagi Masih di Sini. Saya rasa kita kena ada... Tak, jangan lagu. Saya rasa kita kena standby lagu kedua. Saya nak kena buat lagi joget-joget patuh syariah ni. Untuk menaikkan energi. Lepas ni saya kena minta Ikram lah yang berjoget lah. Ni. Abek-abek Kelantan ni boleh menari ke? Ke DK Barat je? Abek-abek Kelantan ni. Okey, sahabat-sahabat semua. Kita nak pecutan terakhir. Oi, Syafi'i suka cucuk langit. Okey, saya memang minat. Armin van Buuren. Trans. Itu masa muda-mudi. Kita dah haji dah sekarang, Syafi'i. Okey. Okey. Pergi cium anak Sat. Alah, Vijendran. Orang utara ke Vijendran ni? Orang mana ni? Rohaya. Boleh, bateri nak habis ni. Hujan kilat-kilat. Allah. Okey. Jom continue. Okay, Nur Amira cakap jom continue. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dah bercerita pasal ekonomi, pasal pasaran hartanah. Mari kita cerita tentang reality hartanah. Okay. Reality hartanah. Okay, jom. Reality hartanah ni ada 2 yang utama. Ada 2 yang utama ya. Yang pertama,
orang jadi kaya? Kerana hartanah. Okey. Dan yang kedua, orang kaya tetap beli hartanah. Now this is a play of words lah. But the main word is kaya and hartanah. Kaya and hartanah. So apa yang pertama ni? Orang jadi kaya kerana hartanah. Mungkin dia yang Akhirat cerita hari tu, dia terlibat dalam industri hartanah. Siapa yang terlibat? Pemaju, kontraktor, consultant dan sebagainya. Okay. Dia terlibat dalam dunia hartanah. They become rich. And then they become the services. Services. Dia mungkin apa tu? Yalah, the lawyers. Orang-orang yang ada servis ke dalam servis-servis lah untuk the industry kan. Okay. And nombor 3 ni, orang jadi kaya kerana hartanah. Orang jadi kaya kerana hartanah. Basically, these are the main two. Dia terlibat dalam dunia hartanah tu ya. Okay. Tapi ada juga orang yang dah kaya, tapi dia tetap beli hartanah. Dia tetap beli hartanah. Okay, untuk apa? Untuk own stay dan untuk investment. Now, kenapa Ahya nak kena terangkan benda ni ya? Yang ni saya belajar daripada René Chalion. René Chalion dia dah kupas benda ni daripada awal dah. Ya, okay. Sorry, palette tu ya mengganggu. So René Chalion ni cakap, we must understand this reality in life. People become very rich because of property. Because they are involved in the property. Ada orang kata, the fastest way to 1 billion ringgit is to become a developer. Berapa rumah je nak kena jual? Kalau 500,000 punya rumah, baru 2,000 rumah je nak kena jual. Kalau 2,000 tudung, dapat berapa banyak? 2,000 rumah. Dah jadi 1 billion, of course, in revenue lah. The fastest way, property industry. But at the same time, yang reality yang kedua ni yang menyebabkan kita terbuka mata. Orang-orang yang jadi kaya bukan kerana hartanah. Dia jadi kaya kerana pelbagai sebab. Dia jadi kaya kerana manufacturing, services, trading, dia jadi professional, jadi lawyer, jadi doktor. Orang jadi kaya macam-macam cara, betul? Tapi dia tetap beli hartanah. Dia tetap beli hartanah. Inilah yang menyebabkan kita kena faham bahawa, wow, kalau itulah reality hidup kita ni, then we must learn something about property. We must learn something about property. Okay. Dan ini yang membawa saya kepada nombor 3. Nombor 3. Nombor 3. Orang jadi sengsara kerana hartanah. Hartanah yang kita minat sangat ni, yang korang dah sign up nak belajar dengan ayat Mega Perjuangan Tanah Merdeka ni, yang kita rasa macam syok ni, sebenarnya ada je orang yang jadi sengsara, nak tambah merana, terbeban kerana hartanah. Adakah kita merdeka bila kita ada rumah sendiri? Bila rumah itu menjadi raksasa penyedut duit? Bila rumah itu menyebabkan hidup kita ni sengsara, merana dan terbeban dan terseksa, teraniaya, apa lagi? Yang ter lagi. So benda tu tidak satu benda yang kita banggakan. Macam ni sahabat-sahabat semua. Kalau anda belajar hartanah dengan Ahyat, beginilah caranya. Ahyat nak kena cerita yang best dan juga nak cerita yang tak best pasal hartanah. Kerana, okay, dulu ada orang cakap macam ni.
Ayat. Kita nak orang beli hartanah ni, kita tak boleh cerita yang tak best. Mana ada orang jual barang, dia cerita yang tak best pasal barang tu. Kita cerita yang happy-happy saja. Macam, korang nak tak nak belajar tak daripada orang yang cerita yang best saja? Kisah-kisah yang indah sahaja pasal hartanah. Nak tak macam tu? Kalau tak nak, tekan X. Tulis X. Nak tak belajar daripada orang yang menyembunyikan realiti, yang tak cerita yang keseluruhan? Tak nak lah. Now, korang kena faham, ayat ada misi yang besar, wawasan yang besar, visi yang besar. Ayat nak memperjuangkan pemilikan hartanah dalam kalangan orang Melayu, orang Islam kita. Okey, ada orang yang bukan Islam, orang bukan Melayu, boleh je belajar ayat. Tapi I'm focusing more on my Malay speaking community right now. Tapi ayat tidak mahu orang Melayu ini menjadi sengsara, merana, terbeban, teraniaya, terseksa. Ada lagi satu tadi tu, binasa. Hoi, korang ni perkataan-perkataan yang dahsyat-dahsyat ni pandai binasa. Ayat tak nak pula orang Melayu kita ni membeli hartanah tapi jadi macam terseksa pula kerana hartanah. Boleh tak berlaku? Boleh. Ramai orang yang jadi terseksa kerana hartanah. Ini apa ni? Sifu-sifu hartanah, cikgu hartanah ni. Mengajar yang best-best je pasal hartanah. Tengok merana pasal hartanah. Ada satu yang Twitter yang viral. Korang jangan beli hartanah. Banyak kos tersembunyi. Banyak kos menyenggara lah. Kena cukai itulah, cukai inilah, repair sanalah, repair sinilah, maintenance inilah, sinking fund inilah, penyewa buat masalah ni. Ada student-student hantar kat saya. Dia cakap ayat kena backup balik hartanah ni. Ayat kena lawan balik. Saya cakap, saya tak boleh lawan. Apa yang dia cakap ni adalah benar. Dia cakap ni betul. Bagus Mamat ni cakap macam ni. Memang hartanah ni banyak kos-kos yang kita kena bersedia. Baguslah, dia kenapa nak lawan dia pula? Kita tak boleh benarkan orang nak menjatuhkan hartanah. Yang dia cerita itu adalah fakta dan kebenaran. Ini bezanya ayat. So kita macam ni. Ayat pula rasa kalaulah ayat boleh bercakap dengan Mamat Twitter tu. Saya nak cakap, Tuan, ini bukan hidden cost. Ini bukan hidden cost. Ini memang cost yang kita sudah tahu. Nak memiliki hartanah bukan sekadar beli. Hello. Bukan sekadar belilah. Macam mana pula nak bela? Inilah. Belajar daripada orang yang salah. Memanglah ajar beli. Nak bela tu kau punya masalah. Belajarlah daripada orang yang betul. Lepas tu cakap hartanah yang salah. Engkau tak belajar sebelum beli. Kenalah belajar sebelum beli. Kesian dia ni. Dia tidak dilorongkan untuk belajar sebelum beli. Hello, apa nak belajar? Belajar hartanah ni. Beli je lah. Engkau beli handphone pun kau study. Engkau beli handphone pun kau kaji, kau research. Ni nak beli barang 300,000. Tak nak beli. Tak nak belajar dulu sebelum beli. Inilah jadinya. Pergi viral. Menyumpah. Mengecam. Kerana dia kesian. So kita orang hartanah ni bila kita tenang. Kita kasihani dia. Kita doakan dia. Macam itulah kita nak berdakwah. Kesian. Saya kesian tengok. Ada orang cakap. Orang muda jangan beli hartanah. Kita akan terpenjara dengan aset yang tak fleksibel. Kita nak bebas. Kita nak kerja di mana-mana yang kita nak. Kita nak pindah bila kita nak. Kesian orang macam ni, tuan-tuan puan. Kalau lelaki yang bercakap macam tu, agaknya macam mana isteri dia fikir, rasa. Macam mana nanti dia ada anak-anak yang bersekolah. Mungkin mak ayah pun dia akan duduk kat situ. Engkau boleh ke disepak terajang, boleh sewa ke mana-mana. Lepas tu bulan depan kau belah, boleh tak? Anak kau sekolah kat mana? Tak fikir ke semua itu? Kau pergi kerja kat mana? Kesian orang-orang macam ni, dia bercakap dengan bongkak kerana dia kurangnya ilmu. Kurang kasih sayang hartanah. Kita kena kasihani. Kesian orang-orang macam ni. Banyak. Semua komen-komen tentang hartanah, saya setuju. Saya setuju 100%. Tapi mereka itu keluarkan kenyataan-kenyataan macam tu kerana tak cukup ilmu.
Tak cukup ilmu. Ni belum cerita lagi yang pasal Islam punya, yang kena kecam itu ini. Dah jadi macam ceramah lain lah pula kan. Tapi basically, the point is, ada benda yang best, ada benda yang tak best. So dalam mega pejuang hartanah, kalau anda belajar dengan pejuang hartanah, malah kawan-kawan Ahyat semua macam tu. Mentor-mentor yang Ahyat tunjukkan gambar-gambar dalam The Property Warrior Program tu, contohnya macam Izwan Latif. Izwan Latif ni si Fulelong kan? Tapi kita orang ni macam adik-beradik pelaburan. We are like investment brothers. Tapi dia lain mak, lain bapa. Saya lain mak, lain bapa. Kehidupan kita sangat terpisah. Tapi pada satu ketika bertemu kerana hartanah. Bila dia sembang hartanah, bila saya sembang hartanah, macam kau ni kembar aku ke apa ni? Benda yang kita orang sembang tu benda sama. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Ada peluang, ada perangkap. Jangan cerita peluang saja, kena cerita perangkap supaya orang tahu, kita orang punya bahasa sama. Inilah student-student Ahyat yang jadi mentor-mentor dalam komuniti pejuang hartanah. Kita orang ni sama kimia. Kimia dia sama. Wavelength dia sama. Kita nak cerita dua-dua, baik dan buruk. Lepas tu, kita dah tahu dah rumah tu ada perangkap dia. So, bila kita masuk rumah tu, kita masuklah dengan berhati-hati. Masuk berhati-hati. Tetap kita masuk kerana kita nak rebut peluang-peluang yang ada. Does that make sense? Okay. People fear what they don't understand, aka pakcik tu. Okay. Yalah, kesian. People fear what they don't understand. Syafi'i, that is exactly what I wanted to say, tapi saya tak jumpa perkataan tu. People fear what they don't understand. Mereka takut dengan apa yang mereka tak faham, kan? So tak apalah kita berbaik sangka dan kita mendoakan mereka. Okey, tuan-tuan dan puan, muka surat 20. Ladies and gentlemen, boys and girls, sahabat-sahabat semua, tuan-tuan dan puan yang saya kasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sudah sampai ke modul terakhir Mega Pejuang Hartanah. Mega Pejuang Hartanah Merdeka. Hari pertama. Hari pertama, ini adalah muka surat terakhir. Dan kita akan berpisah buat satu hari. Kita akan bertemu sekali lagi esok. Dan kita akan akhirkan dengan suka dan duka. Mari kita cerita suka dan duka. Saya nak bahagikan suka dan duka. Duka, Allah, duka sangat ni. Okey. Kita buat pembahagian lah. Saya tak nak cerita yang saya suka je lah. Duk sembang panjang lebar pasal yang Ahyat cerita tadi tu. Okey, mari kita splitkan. Kita splitkan dua ni. Kenapa Ahyat suka hartanah? Lepas ni Ahyat nak cerita kenapa Ahyat tak suka hartanah. Best tak? Best tak? Kita kasih lawan, kita kasih gaduh. Kita kasih gaduh ini macam. Okey, nombor 1. Kenapa saya suka hartanah? Kerana dia boleh jadi saham akhirat saya. Dia jadi peralatan di ladang akhirat saya. Saya akan mempergunakan hartanah untuk menjadi mesin buat pahala. Kita ni banyak dosa. Pahala ni tak tahulah cukup. Dia seorang mukmin, seorang hamba Allah yang sedar diri. Dia ada banyak kan? Tapi antaranya yang saya ingatlah ustaz-ustaz cerita. Kita bimbang. Dosa-dosa kita ni Allah tak ampunkan. Taubat kita tak diterima. Itu nombor 1. Itu maknanya tanda yang baiklah tu, kita risau. Nombor 2, bimbang apa? Kita bimbang yang kita amal ibadah kita ni tak diterima. Bimbang tak? Nombor 3, kita bimbang sebenarnya Allah murkai kita. So kita kena sungguh-sungguh buat. Apa yang kita buat ni, kita kena sungguh-sungguh. Semalam Ustaz Farhan Da'i, dia dalam WhatsApp group dia pesan. Kita ni manusia dan jin ni dicipta tidak lain daripada nak beribadah kepada Allah. Macam mana nak beribadah ni 24 jam ni aku kerja ni, aku buat ni, aku banyak kerja. Nak beribadah, nak solat 24 jam sehari ni macam mana? Kita bukan malaikat. Tapi bayangkan kalau kita keluar rumah setiap hari, kita bagi tahu. Anak-anak tanya, mak, ayah,
nak pergi mana? Oh, daddy nak pergi beribadah. Nak kerja, nak berniaga ni. Kita niatkan nak beribadah. Pagi tadi kita serahkan diri kepada Allah. Kita beribadah. Menuntut ilmu. Kita mencari ilmu Allah ni. Di kala ni. Hujan yang lebat ini. Oh. So semua itu, semua benda yang kita buat tu, kita kena carilah. Cari ya. Cari kereta. Okey. Okey. So itu nombor 1. Ayat suka hartanah kerana itu nombor 1. Okey. Ayat suka hartanah kerana dia slow and steady. Nampak tak tadi graf-graf tu? Ada orang dia tak boleh tahan graf tu. Apa pasal kau ni lambat sangat? Apa pasal kau ni lambat sangat? Masa nak naik pun lambat, masa nak turun pun lambat. Dia bandingkan lambat dengan laju tu dengan mungkin saham, mungkin kripto, mungkin I don't know, oil futures or commodities or whatever yang sangat volatile dan fluctuate. So bagi dia hartanah ni sangat slow. Bagi saya pula, inilah poin yang bagus. Sempatlah kita bernafas. Tidaklah terkial-kial. Tidaklah rasa macam hati, nak tengok, alamak jatuh. Nak tengok lagi, baru 1 saat tengok, naik balik, nak jatuh. Tu bukan nak menidakkan yang lain. Cuma, saya rasa okey lah dia slow and steady. I'm a very busy person. I run multiple companies. Kalau tengok jadual saya tu pun, korang rasa macam wow. So, I need something that I can invest in that is slow and steady jugalah. Okay. Nombor 3. Saya suka hartanah ni kerana dia paksa rancang hidup dan rancang duit. Ini yang saya dah sebutkan daripada pagi kan. Because of property, dia paksa kita ni kena plan pasal hidup, plan pasal kewangan. Nombor 4, dia ada the twin turbo. Twin turbo. Satu ialah cash flow dan dia satu lagi ialah capital appreciation. Capital appreciation. Okay, tak apa. Capital appreciation. Ini saya suka. Dan terakhir, kenapa ayat suka sangat hartanah ialah kerana leverage. Sebut sama-sama. Leverage. Salah tu. Rain tu kena betul. Rain tu kena betul. Leverage. Okay. Alright. So inilah sebab-sebab yang saya suka lah pasal hartanah. Now, if I like it, there's a few reasons why I don't like it. Number 1. Okay, katakanlah hartanah ni seorang AWAX. Dan AWAX ini saya nak tinggalkan dia. Saya rasa tak sesuai untuk saya. Inilah sebab ciri-ciri kenapa AWAX ni saya akan tinggalkan. Okey Daniel kena tengok juga. Modul ni penting untuk Daniel ni Daniel seorang yang belum kahwin. Ramai yang belum kahwin pun. Zakwan pun belum kahwin lagi ya. Okey. Ada ke siapa-siapa yang masih bujang? Siapa-siapa yang masih bujang yang wanita? Boleh hantar resume. Saya akan screening untuk pihak 2 orang jejaka bujang ini. Okay, sorry. Leverage ni, sorry, Daniel dah ada pasangan. Ya. Daniel ni kira on the way. Okay, sorry. Mencelah. Okay, leverage ni Daniel maksudnya, leverage is what? Leverage is doing more with less. Okay, doing more, thank you. Doing more with less. Ini penting dalam hidup, apa-apa yang kita buat, kita kena bijak untuk do more with less. Kita boleh leverage time, leverage money, leverage apa. So, leverage ni maksudnya financing lah, financing. Kita ada financing. So, contoh, saya bagi contoh you might have 100,000 ringgit cash. But you don't have to just buy 100,000 ringgit property. Technically, you can buy a 1 million ringgit property. Kerana, because you have leverage. You do more with less.
because you have financing. Itu maksud dia. So that's pretty good, right? And because yang kita kira-kira tadi pun ROI, because of time and because of leveraging, dan kita boleh untung yang besar-besar tu. Good? Alright. Okay, cool. Now, nombor 1 yang saya tak suka. Yang saya paling tak suka ni, AWACS bernama Hartanah ni. Oh, ini memang dia buat kesilapan ni terus nak clash ni. Sayonara, I don't want to see your face anymore. Kasar tu. Dia tidak cair. Hartanah tidak cair. Not liquid. Illiquid. Apa maksud cair? Saya ada kecemasan hari ini, hari Isnin. Saya perlukan duit. Hari Isnin saya boleh dapat duit daripada pelaburan-pelaburan yang cair. Syafi'i, in a way senang jual. Senang jual, betul? So contoh, emas kan, emas. Bukan nak promote ni company yang public gold tu. Tapi kerana mereka dah wujudkan satu community dan satu platform yang kalau kita ada masalah cash, liquidity, dan kita boleh jual atau kita boleh jual ya, emas tu kembali. Of course at a different rate dan sebagainya. But because dia liquid lah, to a certain extent it's liquid. It's liquid. So kalau duit kita dalam ASB, kalau counter ASB tu buka hari Isnin, kita boleh keluarkan duit daripada ASB, maka itulah yang dinamakan cair. So hartanah ni cair tak? Tidak, tuan-tuan dan puan. Is hartanah liquid? Jawapannya tidak. Kalau kita ada kecemasan 1 hari bulan Januari dan kita perlukan duit, katakan 1 hari bulan Januari hari Isnin itu kita boleh jual. Berapa cepat yang kita boleh dapat duit kita? Rasa-rasanya. Berapa cepat yang kita boleh dapat duit kita? Rasa-rasanya. Bahar cakap 6 bulan. 3 bulan no way. 8 bulan, 6 bulan no lah actually. 9 bulan, 3 ke 6 bulan no way. Hafidah more like 1 year. More than 1 year. 1 to 2 years, that's correct. Daniel, you're correct. Zaman pandemic, endemic ni, ada yang dapat 2 tahun. Now, I want you to imagine hari Isnin ada kecemasan. Minta dijauhkan, hari Isnin ada kecemasan. Ini bukan 2 hari dalam kecemasan, 2 hari, 2 minggu, 2 bulan pun kita tak boleh nak tahan. Ini 2 tahun. Lagi-lagi benda yang macam leasehold, Malay Reserve, yang ada sekatan-sekatan jualan. So Ahyat kena bagi tahu benda-benda ni because kita nak masuk dalam medan hartanah, nak serang habis-habisan. Kalau tak ada ilmu ni, takut kita tersepit. Ya, tersepit. Thank you Hasni. Memang kita kena spread our portfolio, not all eggs in one basket. Memang betul, diversify. But most of my portfolio is in property, but within property I diversify within property. So ada yang landed, ada yang high rise, ada yang residential, ada yang commercial, ada yang undercon, ada yang lelong, ada yang subsale, ada yang untuk the residential demand, ada for industrial demand. So kita diversify within that portfolio. So there could be different versions of diversification lah. Okay, itu nombor 1. Okay, nombor 2. Nombor 2, kita nak jadi jutawan hartanah, kita tak boleh jual beli, jual beli, jual beli. Beli, jual, beli, jual. Kita nak kena manage tenant. So, antara benda, okay, manage tenant ni nombor 3. Urus penyewa. And kita tahu dialah yang mendatangkan cash flow. Cash flow ni perlu diuruskan lah. We have to manage it, right? So maybe, yalah, tak semua orang ada kesabaran itu. Ahyat pun dah nasihatkan ramai business owner yang kaya-kaya ni pun, dia nak bina and some are not ready. Kalau dia tak ada team yang manage the properties kan. So there is active management of property. Bohong kata benda ni. That's why I kata, pendapatan sewa is not passive income. Pendapatan sewa is not passive income. Minta maaf. Pendapatan sewa is not passive income. Bagi Ahyat,
Pendapatan sewa ialah active income. Pendapatan sewa ialah active income. Ayat rasa ada ni dalam modul kita ni. Kalau tak ada nanti Ayat akan tambah. Active, oh tak ada. Okey, tak apa. Banyak ragam, betul. We have to manage it. But believe me, kalau anda study billionaire hartanah dekat Amerika especially, diorang akhirnya apa? Dia become asset owners. They become real estate managers. They manage large estates. Diorang memang manage the property. Contohnya, diorang bukan dalam beli jual. Yeah, some people want to go that way, but they are keepers, right? They keep property, Okay. Satu lagi yang mungkin Ahya tak suka pasal hartanah ni, yang Ahya nak letakkan dalam nombor 2, dia ada banyak disiplin ilmu. Banyak disiplin dan banyak ilmu. Dia melibatkan perundangan, pembiayaan, percukaian. Dia banyak sangat benda sebenarnya, tuan-tuan dan puan. And it can be overwhelming. Dia boleh jadi overwhelming untuk orang baru. That's why kat sini jawapan dia ialah ubat dia lah kan. Okay, let's talk about ubat dia. Okay, ini racun dia. Ini racun dia. Tapi ubat dia, kita cerita terus ubat dia. Tidak cair ni kena diversify lah. Kita kena ada peti kemarau lah. Kita janganlah cash poor. Kan kadang-kadang ada orang asset rich cash poor. Kita kena, itulah ubat dia. Okey. Banyak disiplin ilmu ni senang sebenarnya. Kita kena ada ahli-ahli dia. Ahli-ahli dia. Kita kena ada jemaah. Jemaah penasihat. Tomorrow we're going to talk about that, okay? Kena ada jemaah lah penasihat dia. Okey, urus penyewa ni, kita kena adalah tim. Kita kena adalah sistem. Contohnya, ada yang nak sambung belajar dengan KLS. Ni sahabat saya, dia dulu student Ahyat, lepas tu jadi sahabat Ahyat, sekarang ni dia jadi business partner. So dia run the sublet punya community. Dalam pejuang hartanah ni dia yang pimpin community sublet. Ada kelas-kelas dia. Next class dia ada sublet ke next class homestay Next class is sublet Bila berapa hari bulan? 25th September, contohnya 25th September ada kelas sublet. Macam mana kita nak buat duit dalam hartanah, tapi tak nak terlibat dengan hartanah. Tidak mau expose kepada debt untuk membeli hartanah. Kita sewa daripada orang dan kita sewa pula kepada orang lain. Ini dia kira macam dah managing property kan. So ni ilmu urus sewa. Kita mungkin tak lepas pembiayaan dan sebagainya. Boleh tetap boleh buat duit dengan hartanah. Boleh jadi belah-belah ribu pun. So ini ilmu sublet kan. Kita kena adalah sistem dia. Kena adalah mentor dia, ada tim dia. Mentor dia. Itu ubat dia. Okey, nombor 4. Nombor 4. Okey, nombor 4. Yang ni yang kurang berat lah Data tak cukup. Dia bukan macam saham, tuan-tuan dan puan. Dia bukan macam saham. Okey, kelas sublet tu 24 September. Okey, sebenarnya macam ni lah. Bab-bab tarikh ni boleh tak saya bagi kat Sakinah aja? Sakinah, Sakinah, tolong jagalah bab-bab tarikh ni. Saya ni selalu tu syashul. Okey, terima kasih Sakinah. Itu sebabnya saya tahu kelemahan saya. So saya berikan. Hasni, does your friend also manage property for sublet or homestay? Yeah. She does the operator side kan, itu kena bincang lanjut dengan KLS Kak Long Sheila. Okay, coming back to this, number 4, data tak cukup. It's not like saham. Kita ada banyak investment houses yang bagi buy call ke bukan buy call tak boleh kan. Dia bagi dia punya pendapat. Ini boleh beli, ini target price dia berapa, ini study, ini apa dia punya prospek, apa dia punya sejarah. Dia banyak sangat analisis. Tapi hartanah tak ada. Ada analisis ni, tapi hanya kepada orang yang membayar. Minta maaf bagi pihak dunia hartanah, this is how it is. Data dalam dunia hartanah ini adalah perdagangan, malangnya.
So kita tak dapat, rakyat marhai ni tak dapat data yang dahsyat-dahsyat, yang mendalam, yang tepat-tepat. Saya sendiri pun kadang-kadang kena merayu dengan kawan-kawan because mereka mendagangkan data-data ini. Cikgu pun tak dapat data-data ni kerana data ni is mahal. Sekali-sekala dah dapat, tapi kalau setiap-tiap bulan nak minta, dia berniaga benda ni. Pemaju akan bayar, banker akan bayar. So data ni belum dimerdekakan lagi. To a certain extent. That's why esok korang wajib hadir. Esok ayah nak tunjuk tentang BRICS. Saya nak bagi bonus lah. Kita nak cerita pasal harga. I don't plan to sebenarnya dalam Mega Perjuangan Merdeka ni sebenarnya dia modul newbies. Mega Perjuangan Tanah Merdeka ni sebenarnya modul newbies. Dia bukan modul treasure map. Mega Perjuangan Tanah Treasure Map dia lebih advance yang ada pasal harga, yang ada pasal yang lain-lain ni. But esok nanti saya akan share because if I can help you determine harga, banyak benda yang kita dapat solve. Nanti esok kita buat kepada orang yang sambung belajar lagi esok. Saya tahu hari Ahad ni memang mencabar, tapi orang yang datang esok saya nak bagi bonus. Saya akan ajar website-nya, macam mana nak tengoknya. Boleh tak? Kalau korang rasa tak perlu, tak payahlah. Kita tunggu untuk advance kelas je lah kan. Bahar dia cepat cakap boleh. Okay. So data tak cukup ni, just nak bagi tahu. This can be advantage. Aduh. Saya nak tulis ni pun saya rasa rasa segan lah tuan-tuan. Benda ni, gap of information ni, Hasni tak payah subscribe. Dia memang sekarang ni dia tak ada subscription. Dia kena beli je report. So everything is free. Free use. Nanti esok ayat tunjuk. Okay. Okay, data ni malangnya bila data ni tak cukup, inilah sebenarnya the data gap. Ada gap. So player hartanah selalunya dia ada sedikit advantage berbanding dengan orang baru. Okay, memang bunyinya macam tak best. Tapi I'm so sorry, this is the reality. This is the reality. Memang boleh terbuka kepada manipulasi. Memang ada sedikit terbuka kepada manipulasi. Dan kalaupun data pun ada, data ni pun boleh digoreng, tuan-tuan dan puan. Data boleh digoreng. Apa maksud data boleh digoreng? Okay, nak cakap kita tu macam nanti bunyi saya pun jahat. Okay, macam ni. Investors, investors dia kalau sudah suka satu area, dia sudah serang satu area, dia boleh kasih goreng satu kali, semua transaksi tu dia boleh jadi tinggi. Dan semua data tempat tu sebenarnya dah dicemari, is polluted. Tapi investor hartanah, kita tahulah yang tempat mana yang sebenarnya data yang rasmi ni bukan data sebenar. Okey, korang memang takkan faham apa yang saya cerita ni, tapi boleh tak tim ingatkan ayat? Okey, boleh tak tim ingatkan ayat? Ayat cerita lokasi kena goreng. Kalau korang lupa, saya pun akan lupa, sengaja lupa. Kerana tak nak cerita yang advance sangat. Macam mana nak jual program TPW kalau dah cerita semua yang advance? Inilah namanya cikgu yang jujur. Tidak tuan-tuan dan puan, saya bergurau saja. No problem. Nanti boleh tak siapa-siapa wakil ingatkan esok, ingatkan ayat esok, cerita lokasi investor goreng. Investor dah goreng satu lokasi ni, nanti ayat cerita. Korang tak ingatkan, ayat akan buat-buat lupa. Okey, boleh Siapa nak wakil? Siapa nak wakil? Hasni. Hasni. I'll remind you on area sensitivity, investor goreng. Okay, Syafinas mengingatkan esok masa ayat cerita pasal BRICS, nanti ayat akan cerita pasal lokasi ni. Dan at least you all boleh nampak gambaran, oh my god, benda ni berlaku dalam dunia hartanah. Okay. Apa oh my god, astaghfirullahalazim. Masya Allah. Okay. Okay, now nombor 5, last, ini last point sebelum kita dah berakhir hari pertama. Alah, saya kalau ikutkan bertenaga lagi ni nak share, tapi it's enough lah for today. This is the last point. The fifth reason why I don't like property is also start with L.
Leverage. Ayat suka hartanah kerana leverage. I can do more with less. But at the same time, I do not like property because of leverage. Kenapa? Kerana leverage ni nama glamour je. Nama sebenarnya ialah Mak Joyah. Nama dia bukan Esmeralda. Nama sebenar Mak Joyah. Namanya ialah leverage, financing, gempak, do more with less. But the reality is hutang. Hutang jangan main-main. Hutang ialah, untuk orang Islam tahulah, ayat paling panjang dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah. Cerita pasal apa kanak-kanak? Ini Ustaz Fazrul dia cerita kat saya. Ayat kena study ayat paling panjang dalam Al-Quran. Kenapa begitu sekali? Dan ini because I want to wrap up. Tips dia tuan-tuan dan puan, dalam ayat ni bahagian mana yang paling penting? Bukan pada bahagian yang technical tu, kena tulis lah, kena apalah kan, pasal hutang. Ustaz Fazrul pentadabbur Quran Time TV Al-Hijrah. Saya pergi haji dengan dia, dapat bertalaki dengan dia 2 kali. Jumpa 3 kali tapi dapat bertalaki dengan dia 2 kali. Dia cakap apa? Ending ayat tu yang paling penting. Ending tu. Saya nak anda baca. Saya nak anda baca apa dia. Okay, so hutang ni tuan-tuan dan puan, ada orang berlebih-lebihan sehingga makan diri. Hutang ni macam pedang 2 bilah. Pedang 2 bilah. Dia boleh bunuh musuh, dia boleh makan tuan. Kalau kita memahami bahawa hutang ini dia boleh bunuh, dia boleh serang dan dia boleh makan kita, dia boleh makan tuan, kita akan lebih berhati-hati dan tidaklah overly aggressive, overly excited, which can be very dangerous to you. So sahabat-sahabat semua, begitulah modul ni macam manja-manja je. Topik dia, kenapa ayat suka, kenapa ayat tak suka. But I can promise you, nobody will ever teach you about property to teach both side of the world of property ni sebagaimana ayat cerita. Sebagaimana ayat cerita. Setuju tak? So far korang dapat belajar ilmu hartanah ni, dia macam lain macam. Dia macam lain macam. Setuju tak? Macam mana rating sekarang ni? Ilmu hartanah dengan penyampaian, dengan energi, dengan mudah faham. 1 sampai 10. 10 ni sangat setuju. 1 ni macam tak setuju. Syafi'i jangan macam tu Syafi'i. Nanti saya ni akan shock sendiri. 11. Ada yang 10. Okey. Betul tak? Dia ilmu hartanah ni dia kena high energy. Dia kena exciting. Dia kena relevant. Dia kena buat mudah faham. Dia kena buat fun. Ayat boleh jamin lah. Bukan tak boleh nak jumpa, tapi susah nak jumpa cikgu macam Ahyat. Bukan nak angkat bakul sendiri. But I want you to know the effort that I put in. Berbelas tahun Ahyat dalam dunia hartanah. 19 tahun dalam dunia hartanah. 10 tahun dah mengajar. Ramai yang dah hilang dalam radar. Ramai dah hilang. Acah-acah nak jadi cikgu hartanah. Tapi Ahyat dan beberapa orang saja yang masih kekal menyampaikan dakwah ilmu kewangan, ilmu ekonomi, ilmu hartanah. Dan seperti yang anda dah alami sendiri hari ini, tom yam yang Ahyat masak ni, dia berbeza dengan tom yam cikgu-cikgu lain. Tom yam Ahyat ni, tom yam hartanah ni, memang dia punya pedas dia mantap, masam dia mantap, pekat dia mantap, isi dia fresh. Malam ni kena cari tom yam. Okay, so tuan-tuan dan puan, Chef Kiss. Perfecto. Alright, okay. Alright, so sahabat-sahabat semua, I don't know why. I don't know why today Ahyat sangat enjoy. I think you can tell. You can feel it, right? You can sense that I'm enjoying myself teaching. Bila kita mengajar ni, kita belajar 2 kali. So kalau saya dah mengajar, kalau nak tahu tuan-tuan dan puan, saya dah mengajar 1,200 kelas. Sejak tahun 2012. Ini tak termasuk semualah yang masuk TV ke apa. Ahyat tak masukkan semua.
Dan dia lebih kurang 2 kelas setiap minggu sejak 2012, sejak 10 tahun. Macam itulah. So can you imagine bila Hayat mengajar, Hayat belajar 1,200 kali, belajar, and I'm totally enjoying it. Fatin, thank you. Thank you, I feel the love. Thank you. Thank you for the engagement. Thank you for the energy. Petang ni kita ada lagi sesi. Siapa yang nak menang ni? Hoodie-hoodie ni yang Hayat pakai, yang Ikram pakai ni bukan yang Hayat punya. Korang akan dapat yang barulah. Tapi siapa yang nak dapat? So, selalunya korang akan excited untuk main game dengan host paling kacak dan bergaya iaitu Ikram. Tapi sebelum saya nak sampaikan kepada beliau, tuan-tuan dan puan, kita akan mula nanti esok pada muka surat ke-21. Kita akan mula terus dengan pintu gerbang. Kunci pintu gerbang. Kita akan cerita balik pasal Dol. Esok yang paling best, tuan-tuan dan puan. Yang ini ilmu advance yang saya bawa ke depan. Esok saya akan cerita pasal apa? Pasal master plan hartanah. Tak ada orang cerita pasal master plan hartanah. Kalau nak cerita hartanah, this is gonna be fun. Banyak taktik-taktik yang saya akan share ni. Ada 4 taktik yang saya akan share. Retreat, upgrade, money making machine, money mountain. Lepas tu kita akan cerita pasal persiapan perang. And then from there, bila kita masuk tertib duit, tertib hartanah dengan 5 step labur hartanah. And then kita akan ada entry hartanah. Okay. Entry hartanah sebelah petang. Saya nak save the best for last. Sebelah petang tu kita cerita pasal real property nak. Kita cerita pasal real property. Saya akan bagi peluang untuk siapa-siapa yang nak suka relakan diri dia. Tak semestinya di Greater Kuala Lumpur, kita bagi kawan-kawan kat luar. Kita bagi contoh real property. Dan kita nak tengok apa harga. Harga median, harga market value, harga pemaju, harga reserve price. So kita nak ambil contoh yang real dan kita akan tunjukkan dalam bricks dan sebagainya. Bricks ni dah dibeli, bricks ni sebenarnya milik iProperty, tapi iProperty dibeli oleh Property Guru yang memiliki property advisor. Semua saya kenal. iProperty, Property Guru, Bricks, Property Advisor, semua saya kenal. Ni semua kawan-kawan, founder-founder dia semua saya punya kawan. Dan saya akan share itu dan nanti sebagai penamatnya tuan-tuan dan puan, kita akan stop dekat sasaran hartanah. Sasaran hartanah. Sasaran hartanah. Sasaran hartanah ni akan menjadi modul terakhir kita sebelum kita berakhir dan mengucapkan selamat tinggal. That's all gonna happen tomorrow. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dan saya akan serahkan kembali kepada Ikram. Alright, alhamdulillah. Terima kasih Tuan Ahyat. Alright, so Ikram nampak ramai yang ucapkan terima kasih Tuan Ahyat. Terima kasih Cikgu. Thank you very much for the ilmu today. Thank you Cikgu and team. Alright, so alhamdulillah. Anda masih ingat adab belajar pagi tadi Ikram kata